Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا وقدوتنا وأسوتنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نوينا تعلما وتعليم وتذكرا وتذكير ونفعا والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما صحيحا والحمد لله رب العالمين. Amin Allahumma amin. Thumma amma ba'du. Yang dimuliakan lagi disanjungi dan dicintai para alim ulama, para asatidzah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, seluruh saf kepimpinan ahli jawatan kuasa Surau Al-Jauhar Taman Sentosa yang diraikan lagi dikasihi dan disayangi ayah-ayah, ibu-ibu, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat. Semoga kita semua mendapat pengampunan dan rahmat Allah Jalla wa'ala. Amin Allahumma amin. Kita mulai majlis kita dengan Ummul Quran. Hadiahkan Al-Fatihah ini kepada baginda Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan kepada para sahabat, para isteri, para keluarga baginda radhiyallahu taala anhum, dan khususnya kepada tuan pengarang kitab almarhum al-alim al-alamah al-arif billah fadilatul Syekh Fadilatul Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullahu taala, dan kepada pentahqiq kitab almarhum al-alim al-alamah Fadilatul Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki hafizahullah rahimahullah ta'ala, dan kepada keseluruhan para guru, para masyayikh, para habaib kita, dan kepada kedua orang tua kita. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah guna taufik dan hidayah Allah. Dapat lagi kita menyambung kuliah bulanan kita pada menghuraikan kitab Hidayatus Salikin, pada menyatakan ilmu tauhid, fiqh dan tasawuf. Maka kita menyambung, dan juga semoga duduknya kita dalam majlis ilmu ini qabul di sisi Allah sebagai suatu amal soleh yang akan menjadi saham di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Maka kita menyambung pada muka surat 14 kitab Jawi pada menyatakan kelebihan menuntut ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi wa iyyakum fid dharaini. Amin Allahumma amin. Berkata pengarang rahimahullah ta'ala, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalibul ilmi takaffalallahu ta'ala lahu birizqih. Rawahul Khatib, yang bermaksud
Orang yang menuntut ilmu itu mengakui Allah Ta'ala bagi penuntut ilmu dengan rezekinya rezeki Allah. Baik, maka di antara fadilat ataupun kelebihan menuntut ilmu, Allah menjamin rezekinya. Jangan bimbang lah penuntut ilmu ni, jangan bimbang. Hadir, Allah jamin rezeki. Bukannya tak hadir tu Allah tak jamin rezeki. Nah, biasanya penuntut ilmu ni hidupnya susah. Biasanya. Sebab apa? Tak kerja. Nah, kadang dengan duit zakat, kadang dengan duit gitu, duit gini. Maka Nabi jamin penuntut ilmu tu Allah jamin rezeki dia. Maka jangan bimbang. Nah, bukan dia malas kerja. Nak ceritanya dia sibuk dengan menuntut ilmu, maka tak kerja. Allah jamin rezeki. Ada. Alam orang datang kuliah, Allah jamin rezeki. Nah, lepas ni ada jamuan tak? Ada kan? Ada bungkus kan? Ada? Tak lapar balik kuliah. Nah, di situ je dah jamin kuliah baru. Belum pengajian besar. Nah, jangan takutlah. Kadang ada yang saya menempuh, tuan-tuan. Saya menempuh satu pengalaman yang masa nak pergi pondok Syekh, kadang mikir. Gaji tak besar, mikir duit minyak. Duit minyak kereta aku ni nak pergi balik kan, nak pergi kerja lagi apa ni. Tak apalah, habis-habis minyak pun aku naik bas. Kan? Tak ada sampai pernah tolak kereta pergi pondok Syekh, tak pernah. Ada je. Nah, dan keadaan tidak meminta-minta. Tak minta pun. Tapi ada je rezeki tu. Nah, Allah mudahkan. Baik. Sebab kadang-kadang ada sahabat-sahabat yang seminggu, 2 minggu tak nampak muka. Kenapa tak datang mengaji ilmu gini begitu? Syekh tanya, macam-macam alasan lah. Kerja lah, gitulah sekarang. Susah lah, duit lah apa. Alasan-alasan tentang rezeki. Allah jamin rezeki orang menuntut ilmu. Nah, kalau orang yang berjemaah 5 waktu, Al-Alim Fadilatul Baba Ahmad Amanu Al-Fatani, hafizahullah, hidup lagi. Nah, di Fatani, seorang ulama bernama Baba Ahmad Amanu, hafizahullah. Dia mengatakan bahawa Nabi SAW berpesan dalam sebuah riwayat hadis bahawa 5 keramat orang yang menjaga solat 5 waktu berjemaah. 5 keramat. 1 keramat dekat dunia, 4 keramat dekat akhirat. Keramat ni apa? Karamah. Pantang sebut keramat, syirik selalu. Syirik terus. Keramat syirik. Keramat apa benda hal dia ni. Nah, 4 keramat di akhirat, 1 keramat di dunia. Keramat apa? Karamah. Karamah apa benda pula? Asal daripada karamah, iaitulah mulia. Makkah Al-Mukarramah, Al-Mukarram. Kan ada karamah tu, tak syirik lah. Karamah syirik, keramat syirik. Nah, baik. Maka 5 kemuliaan, kalau nak faham bahasa Melayu lah. Nah, 5 keramat ni, 5 kemuliaan Allah bagi pada orang yang berjemaah 5 waktu. Iaitulah yang pertama, keramat dekat dunia, Allah mudahkan segala urusan dunia dia. Makan, minum, anak isteri, kerja, mak ayah, hubungan adik-beradik, urusan itu, urusan ini Allah mudahkan. Jaga 5 waktu berjemaah, Allah mudahkan urusan di dunia. Nah, berkat hidup dia di dunia. 1. 4 keramat di akhirat. Yang pertama, 4 keramat di akhirat ni, yang pertama, Allahumma shalli ala Muhammad, Allah mudahkan soal kubur. Mungkin Aki tanya, dia tak terlepas soal kubur tu, tapi mudah. Soalnya mudah, bukan soal yang susah. Bukan soalan tu sama, tapi nak cerita mudah tu, dia dapat jawab dengan mudah. Tu kata soalan dia mudah tu. Ada orang soalan sama tapi tak boleh nak jawab. Sebab apa? Tuan? Dengan majlis ilmu ni tak pergi fardu ain, tak nak belajar. Tak belajar fardu ain, dosa besar. Kalau tak belajar benda lain, tak dapat pahala, boleh tahan kira, tak dapat pahala sunat. Nah, baik. Kemudian yang kedua, keramat di akhirat, Allah mudahkan dia melintas titian sirat. Yang pertama di akhirat mudah soal kubur, yang kedua mudah melintas titian sirat. Yang ketiga
Allah mudahkan penghisaban dia. Mudahkan. Nah, dia punya timbang pahala dosa. Dan yang keempat, yang terakhir, Allah beri masuk syurga tanpa hisab. Nah, tu orang yang jaga 5 waktu sembahyang. Tapi ingat, nak dapat 5 ni ada syarat. Dia ada syarat, dia ada SOP dia. Syarat nak dapat 5 keramat tu fardu ain selesai. Sebab sembahyang berjemaah 5 waktu sunat. Belajar fardu ain wajib. Fardu ain tak selesai, apa fadilat pun tak dapat. Dengar tak? Nah, baru-baru ni 2 minggu lepas saya hurai tentang mungkar dan nakir. Kitab yang sama. Nah, bab mungkar dan nakir di Masjid Jami' Pasir Pelangi. Tu saksi tu ada. Saya hurai tentang mungkar dan nakir. Apabila mungkar dan nakir ni, bukan apabila, mungkar dan nakir ni dia punya tugas menyoal orang dalam kubur. Maka tidak ada siapa pun yang terlepas daripada soal kubur. Tak ada siapa pun. Semua pasti kena. Kecuali ada kecuali. Beberapa golongan tertentu yang terlepas daripada soal kubur, iaitulah golongan para nabi, golongan para rasul, golongan syuhada. Syuhada ni mati syahid. Mati syahid. Saya tak suka tinggalkan orang yang dengar ni, dia tertanya-tanya, syahid kadang syahid gini, syahid gini. Sebab tu saya kalau kupas benda memang lama. Ikut cara tok-tok guru saya. Memang tak ada yang ringkas. Nah, kadang satu tajuk pun sampai sejam suku, satu tajuk. Nah, syahid ni ada 3. Yang pertama, syahid dunia. Mana syahid dunia? Mati perang fi sabilillah. Perang fi sabilillah adalah perang Islam menentang kafir, bukan Islam menentang Islam. Islam menentang Islam bukan fi sabilillah. Habis apa? Wallahu a'lam. Masuk syahid ke kalau perang Islam dengan Islam? Masuk syahid fi sabilillah matinya? Tak. Yang syahid fi sabilillah Islam menentang kafir. Nah, itu syahid dunia. Kenapa syahid dunia? Kerana niat tidak ikhlas kerana Allah. Dia mati perang fi sabilillah tapi niat tak ikhlas kerana Allah. Apa contoh niat tak ikhlas? Niat mati dalam perang fi sabilillah, seandainya kalau tak mati aku nak rebut harta perang yang dipanggil ghanimah. Perang sebab apa? Nak harta perang. Perang sebab apa? Nak nanti kalau aku mati orang sanjung nama aku pahlawan, aku pendekar, aku warrior. Ni niat dah lain. Maka syahid dunia saja. Akhirat tak syahid. Tapi kalau syahid dunia, urus jenazah macam mana? Tanam saja. Nah, mandi haram. Siapa mandikan jenazah syuhada berdosa. Haram. Nah, kerana menghilangkan bukti-bukti syahid itu. Kafan tengok kalau pakaian perang terbuka aurat, baru kafan. Kalau tak terbuka aurat, tak payah kafan. Kafan dengan baju-baju perang. Nah, semayang tak payah, tanam saja. Nah, itu syahid dunia. Akhirat tak syahid. Sebab apa? Niat tidak tulus ikhlas kerana Allah. Yang kedua, syahid akhirat. Syahid akhirat mana? Banyak mati lemas, mati terbakar, mati melahirkan anak, mati jatuh daripada tempat tinggi, mati wabak. Tu orang mati Covid tu syahid tu. Nah, mati wabak taun. Nah, mati dalam perjalanan pergi dan balik menuntut ilmu. Sebab tu tadi datang surau daripada rumah niat dah. Aku nak menuntut ilmu biar Allah redha pada aku, biar aku keluar daripada jahil. Tu niat dia. Dia datang, mayanglah maghrib kita ni umur dah becek dah, tak ada nak buat apa kat rumah, boleh lepak surau tunggu isyak ni, boleh buat penuh-penuh masalah. Niat lain, tak sama macam orang yang niat menuntut ilmu. Nah, nak niat menuntut ilmu apa Ustaz? Saya pun duk belajar lupa. Belajar lupa. Lupa tak lupa itu Allah yang buat. Kita wajib menuntut ilmu pada yang fardu ain lah. Nah, seorang makjah, seorang makmah. Makjah pemalas, makmah belajar. Dua-dua pelupa juga. Makmah pelupa tapi dia belajar, dia tidak ada dosa abaikan fardu ain. Makjah pelupa juga, malah belajar, duduk dalam dosa besar. Ya memang tauhid, fiqh, tasawuf tu fardu ain.
Baik. Jadi perjalanan pergi dan perjalanan balik menuntut ilmu kerana Allah. Menuntut ilmu tu kena niat, kena tulus. Kerana apa? Menuntut ilmu kerana Allah. Menuntut ilmu kerana nak redha Allah. Menuntut ilmu agar keluar daripada jahil. Menuntut ilmu kerana menunaikan perintah Allah. Niat-niat begini, kalau mati masa balik atau pergi kuliah, pengajian, syahid. Syahid akhirat. Syahid akhirat. Tapi kalau niat pergi tu, biar orang nampak aku jenis orang ngaji, biar orang nampak aku berjemaah, biar orang nampak muka aku ni jenis ngaji kitab. Itu niat tak tulus ikhlas kerana Allah, mati biasa, bukan syahid. Jadi syahid akhirat urus jenazah macam mana? Macam biasa, mandi, kapan, semayang, tanam. Baik. Kita tak ada yang satu tu, mana mati melahirkan anak. Kita tak ada. Kita tak ada orang lelaki, perempuan je ada. Tapi sedih lah kita kan. Tapi sedih orang lelaki ni kejap je. Betul tak ada edah. Siapa yang gatal lah, siapa yang setia pada yang satu tu tak apa lah. Sebut pasal setia pada yang satu. Ini iklan. Ini iklan buat cerah mata. Kot ada yang mengantuk. Setia pada yang satu. Perempuan ni bila suami nak menikah lebih, standardnya dia memang tak bagi fitrah dia. Dia bukan lawan hukum Allah, tidak. Dia tahu tu hukum Allah tu perintah harus menikah lebih, apa semua dia tahu. Cuma fitrah dia tak suka. Baik. Maka yang suami ni nak kahwin, maka dia cakap dengan isteri dia, Allah suruh kahwin. Mana? Surah An-Nisa ayat 3. Dia memang hafal dalil tu. Surah lain tak hafal. Surah An-Nisa ayat 3, Allah kata kahwinlah dua. Allah tak sebut satu tau awak, Allah sebut dua, tiga. Masna wa thulatha wa ruba'. 2, 3, 4. Tak mampu baru satu. Allah sebut satu tu ujung tau awak. Dia akal dia nak menikah memang gitu. Akal dia memang nak menikah, perangai kan. Jadi dia kata Allah suruh kahwin dua. Maka biasanya bila orang dah dapat kahwin dua, ni ayah-ayah ni mungkin boleh mengiyakan saya atas pengalaman. Nak naik nikah dua ni cukup payah, tapi nak menikah tiga mudah. Kebiasaannya mudah, adat biasanya mudah. Menikah yang ketiga tu jadi mudah. Sebab apa? Yang ketiga ni, yang nombor satu tu ada geng. Kenapa nombor satu ada geng? Nombor satu kan tak puas hati dengan nombor dua, dia rampas lelaki aku. Jadi bila kahwin yang ketiga, yang nombor satu kata padan muka kau pula rasa apa aku rasa. Tak mudah kat situ. Maka masa dia nak tambah nombor 3, yang bini nombor 1 ni macam, awak ni tak cukup ke dengan 2? Dia guna hadis pula. Innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu ganjil dan Allah sukakan yang ganjil. Dia dah 2, dia nak 3, dia nak ganjilkan bilangan bini dia. Jadi ibu-ibu, sebelum suami tu menikah 2, ambil hadis tu. Awak, Allah suruh nikah 2. Kalau tak mampu baru 1, Allah suruh nikah 2. Cakap dengan suami, bang, Allah tu ganjil dan sukakan yang ganjil. Cukuplah saya seorang. Seorang tu kan ganjil. Gitu lah. Allahu Rabbi. Baik, masuk kitab balik. Itu tentang pergi dan balik menuntut ilmu. Maka kena ada niat yang betul. Maka Allah SWT Muhammad mati dalam pergi ataupun balik daripada menuntut ilmu, hendaklah niatnya kerana Allah menuntut ilmu tu. Niat kerana Allah, menuntut redha Allah, tunai perintah Allah, keluarkan diri daripada jahil. Baik. Maka kalau matinya syahid, syahid akhirat. Kalau niat tak betul, tak dapat juga syahid. Syahid yang ketiga, dunia dan akhirat. Dunia wal akhirah. Syahid dunia dan akhirat mana? Berbalik pada syahid pertama tadi. Syahid perang fisabilillah. Habis apa beza yang dunia dan akhirat? Niat dia tulus, ikhlas kerana Allah. Bukan nak harta perang, bukan nak orang gelar dia pahlawan bila dia mati, tak nak sanjungan, tak nak nama. Dia ikhlas mati kerana menegakkan agama Allah. Ini syahid dunia dan akhirat. Urus jenazah macam nombor 1 tadi tanam sahaja. Baik. Maka golongan syuhada terlepas daripada soal kubur.
Dengan syarat syuhada tu, dia para syuhada zaman Nabi, memang sahabat tu jadi syuhada. Dia memang fardu ain memang lepasnya. Nah, tak ada tinggal. Zaman kita yang kita takut ni. Nah, syuhada tapi fardu ain, akidahnya macam mana apa semua. Nah, dan di antara lagi orang yang terlepas daripada soal kubur adalah golongan orang-orang yang membaca surah Al-Mulk dan membaca surah As-Sajadah sebelum tidur. Waktu malam lah sebelum tidur tu. Nah, kadang saya kalau masuk rumah, ini kadang dengan makan dengan bergurau dengan anak isteri apa semua ni memang tak baca lah. Sebelum turun kereta saya baca. Nah, macam ni saya tak sempat baca kan 2 minit sebelum kuliah saya dah kena stop nak kena kuliah Isyak di Taman Perling. Nah, sampai sana orang dah habis Al-Mulk. Nah, ataupun orang tengah Al-Mulk saya tengah setting kamera. Nah, jadi tak sempat. Maka balik sebelum turun kereta saya baca Al-Mulk. Bukan mesti pada sebelum tidur, bukan. Nak ceritanya waktu malam. Lepas Isyak sebelum tidur. Maka siapa yang amalkan Al-Mulk dan As-Sajadah sebelum tidur, maka terlepas soal kubur. Nah, balik syarat tadi, fardu ain, fiqh, tasawuf, akidah ataupun tauhid, sedang mempelajari. Kalau Al-Mulk, As-Sajadah tiap-tiap malam sekalipun, mengabaikan fardu ain, belajar fardu ain diabaikan, tak dapat fadilat, dapat pahala baca tu saja. Nah, sebab apa? Tuan-tuan boleh tengok beza di sini. Hukum baca As-Sajadah dengan hukum baca Al-Mulk sebelum tidur, hukum apa? Sunat. Hukum belajar fardu ain wajib. Nah, meninggalkan yang wajib, yang sunat boleh dapat fadilat ke? Sorry bos. Tak dapat. Nah, tak dapat. Malam sikit kata orang Johor. Tak dapat. Baik. Dan di antaranya soal kubur iaitulah waman nabiyuka, siapa nabi engkau. Dan di antara setengah riwayat soal kubur tentang siapa nabi engkau itu ditanya Munkar wan Nakir, apa kata engkau tentang lelaki yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ditanya kepada ahli kubur. Nah, apa kata engkau, apa pendapat engkau, apa pandangan engkau tentang lelaki yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi cerita kat sahabat ada 2 jawapan. Satu jawapan daripada golongan beriman, satu jawapan daripada golongan munafik dan kafir. Golongan yang beriman menjawab, dia adalah hamba Allah dan Rasul Allah, abduhu wa rasuluh. Munkar wan Nakir balas, sesungguhnya Allah telah tukarkan neraka kepada syurga bagi. Alhamdulillah. Akidah mana? Nak jawab dalam alam barzakh, abduhu wa rasuluh. Nak jawab gitu dalam alam barzakh, akidah mau lepas ataupun sedang mempelajari. InsyaAllah mudah jawab. Nah, zikir lah tiap-tiap malam, abduhu wa rasuluh, abduhu wa rasuluh, abduhu wa rasuluh, sejuta zikir. Nah, sampai pecah-pecah biji tasbih ni zikir. Masuk alam kubur tetap tak dapat jawab. Sebab apa? Mengabaikan fardu ain tauhid. Wajib belajar. Baik. Jawapan golongan munafik dan kafir, dia menjawab, aku tak tahu, tapi aku tahulah macam mana orang-orang cakap. Dia dah tak tahu, dia nak corner pula. Nah, aku tak tahu. Bila dia tanya, apa kata engkau tentang Muhammad, lelaki yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia jawab, aku tak tahu, tapi aku tahulah macam mana orang lain cakap tu. Malaikat Munkar wan Nakir tempelak, sesungguhnya engkau tak tahu dan kau tak belajar. Kena bambu, kena belasah dalam alam barzakh. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Itu tentang soal kubur. Begitu juga orang yang mati di siang ataupun malam Jumaat. Nah, ini terlepas soal kubur, bukan terlepas daripada siksa neraka di akhirat. Soal kubur saja terlepas. Nah, baik. Maka berbalik pada hadis ini, orang yang menuntut ilmu, Allah menjamin rezekinya. Susah mana pun ada rezeki itu. Maksud kata secara menyeluruh, Allah memang jamin rezeki semua hamba-hamba dia. Tapi penuntut ilmu, Allah jamin lebih khusus. Sebab apa? Ada pengkhususan hadis kat sini. Nah, baik. Syahadan. Kata Syekh Ibnu Atha'illah rahimahullahu ta'ala di dalam kitab At-Tanwir fi Isqatit Tadbir. Baik. Syekh Ibnu Atha'illah rahimahullah ni salah seorang yang mengarang kitab Al-Hikam. Kitab Hikam. Pernah dengar kan? Kitab Hikam Syekh Ibnu Atha'illah As-Sakandari rahimahullah. Kitab Hikam tu, itu level-level tasawuf hakikat.
atau tasawuf yang sunat dipelajari. Tasawuf memang tasawuf tapi level sunat, bukan fardu. Siapa pergi belajar hikam dapat pahala. Tapi abaikan tasawuf yang asas, duduk dalam dosa besar. Jaga baik. Di antara kitab-kitab yang membicarakan tasawuf yang asas fardu ain, Hidayatus Salikin, tapi bab yang belakang. Antara lain Bidayatul Hidayah. Antara lain Penawar Bagi Hati. Tu semua kitab Melayu tu. Ulama-ulama Jawi kita karang dah. Nah, ayah-ayah ni saya pesan untuk refresh sahaja. Untuk apa? Pesan anak menantu kita pergi belajar. Nah, kitab moden ni bukan tak boleh, tapi lebih ada barakah kita mengaji kitab-kitab ulama-ulama tua dulu. Baik. Maka kata Syekh Ibn Athaillah rahimahullah di dalam kitab At-Tanwir fi Isqati Tadbir, i'lam anna al-ilma haythuma takarrara fil kitabil azizi was sunnati innamal muradu bihil ilmu an-nafi'u alladhi tuqarinuhu al-khasyatu wa taktanifuhu al-makhafah. Artinya, arti kata Syekh Ibn Athaillah rahimahullah, ketahui olehmu bahawasanya ilmu yang berulang-ulang sebutannya sebutan Allah di dalam Al-Quran yang maha mulia atau di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hanya senya dikehendaki dengan dia itu, iaitu ilmu yang memberi manfaat, yang menyertai akan dia akan ilmu, takut akan Allah Ta'ala, dan meliputi akan dia akan ilmu, haibah akan Allah Ta'ala. Baik. Di sini dikatakan ketahui olehmu, maksud kata ambil tahu ilmu yang berulang-ulang sebutan nama Allah dalam Quran dan hadis Nabi SAW, hanya senya yang dikehendaki dengan dia, yang dikehendaki dengan Al-Quran dan hadis itu ilmu yang memberi manfaat, menyertai akan ilmu itu takut kepada Allah. Jadi ilmu bermanfaat ni, kalau tengok kalam Syekh Ibn Athaillah ni macam agak sukar nak faham, ayat dia macam sastra. Tapi kalau tengok dalam kitab Imam Ghazali, Al-Imam Ghazali rahimahullah dah ringkaskan. Salah satu ciri-ciri ilmu yang bermanfaat adalah makin belajar, makin takut dengan Allah. Itu ilmu bermanfaat. Nah, sudah terang lagi nyata bahawa ilmu bermanfaat itu adalah ilmu agama yang membawa takut kepada Allah. Jarang dia, kalau ilmu dunia kita kata manfaat, tapi bukan manfaat yang nak dikatakan di sini, manfaat akhirat. Ilmu dunia pun ada manfaat akhirat juga, tapi tak kata yang manfaat yang kita sedang bahas ni. Nah, contoh ilmu dunia, matematik, sains, geografi, ilmu dunia. Jarang orang belajar geografi jadi insaf taubat, belajar matematik jadi bertaubat insaf, tak ada. 5 campur 6 sebelah ya Allah. Nangis asal taubat. Tak ada kena-mengena kau belajar matematik tiba-tiba nangis taubat, tak ada. Nak ceritanya dengan ilmu matematik, ilmu yang bermanfaat atas dunia. Nah, tapi ada tak manfaat akhirat? Ada juga. Seperti apa? Mempelajari matematik atau mengajarkan ilmu matematik dengan nak memberikan kemudahan, kepandaian kepada umat Rasulullah dalam muamalah. Nah, niat situ betul lah. Jadi doktor niat membantu pesakit-pesakit umat Rasulullah SAW. Jadi arkitek nak mengambil fardu kifayah dalam membina binaan-binaan yang sejajar dengan syariat Islam. Nah, itu kan ada manfaat akhirat, tapi bukan manfaat yang kita nak bicara di sini. Nah, bicara manfaatnya di sini, makin belajar makin takwa kepada Allah. Iaitulah ilmu agama. Ustaz, ada orang belajar ilmu agama tapi tak rasa takut dengan Allah, makin berani dengan Allah. Nah, ada. Kenapa tu? Makin belajar agama makin berani dengan Allah, ilmunya tak berkat. Kerana tidak ada adab. Adab ni banyak. Adab dengan guru, adab dengan mak bapak, adab dengan tempat majlis ilmu, adab dengan kitab, adab dengan alat tulis, adab dengan macam-macam, adab dengan orang tua. Nah, adab sebagai penuntut ilmu, adab menuntut ilmu, banyak. Nah, sebab tu bila langgar semua tu, ilmu tak berkat, Allah tak bagi taufik untuk amal ilmu, dia belajar alim tapi berani dengan Allah. Baik.
Maka disebut sini iaitu ilmu yang bermanfaat itu yang menyertai akan dia akan ilmu. Baik. Jadi disebut makin belajar makin takut akan Allah dan meliputi akan dia akan haibah Allah Ta'ala. Setelah takut kepada Allah, datang rasa mengagungkan Allah. Bila belajar ilmu bermanfaat, akan datang rasa takut, yakni takwa kepada Allah dan pengagungan kepada Allah. Ta'zim. Ini semua dah umur-umur, maksud kata legend lah duduk Johor ni, ayah-ayah ni, ibu-ibu ni semua. Saya nak tanya Darul Ta'zim tu maksud apa? Kan kena buang daerah kan, tuanku buang. Johor Darul Ta'zim. Tak reti Darul Ta'zim. Benda lah Ta'zim. Duduk dah Johor dekat 70 tahun tak reti Darul Ta'zim apa benda. Dar itu istana ataupun mahligai. Berbeza dengan bait. Bait rumah. Baitil Haram. Rumah yang mulia. Bait rumah. Dar istana atau mahligai. Ta'zim mengagungkan atau pengagungan. Johor ni rumah pengagungan, mahligai pengagungan Allah. Sebab tu kuat aswaja dia. Baik. Reti dah tu. Cuba tanya anak. Duduk Johor dah 30 tahun, umur dah 30. Dah Ta'zim benda. Dia tanya dia. Tak reti negeri lain boleh tahan kira. Tak reti negeri dia duduk. Baik. Maka di sini ada sedikit manaqib tentang Syekh Ibnu Athaillah ni. Guru Ibnu Athaillah ni adalah Abu Abbas Al-Mursi yang menjadi murid kepada Abul Hasan Asy-Syadzuli. Abu Hasan Asy-Syadzuli ni seorang mursyid tarekat. Yang ditohmah bukan keturunan Ahlul Bait, maka diriwayatkan dengan sebuah hadis mafhumnya tidak sempurna maqam kealiman seseorang alim kecuali dengan diuji 4 bala atau musibah. Baik, orang-orang alim ni dia tak akan lengkap akan dia punya kealiman melainkan diuji dengan 4 perkara, 4 kecelakaan diuji. Yang pertama, kedengkian daripada sama-sama ulama. Dia akan diuji dengan benda ni. Ujian pertama dia akan diuji dengan dengki, iri hati sama-sama ulama, sama-sama orang alim. Dia memang gitu, dia bila dengki dia akan yang sekapal dengan dia. Bilal dia dengki dengan Bilal, imam dia dengki dengan imam. Jarang ni Bilal dengki dengan imam. Orang teksi dengki dengan orang teksi, orang bas dengki dengan orang bas. Dia memang satu kapal punya dia akan dengki. Imam satu wirid gini, imam dua wirid gini. Ingat dia wirid sedap. Bilal satu azan gini, azan Mekah. Bilal dua azan Syria. Dia ingat Mekah dia sedap sangat. Kan dengki tu. Dia memang satu kapal tu memang akan dengki. Maka ulama akan dengki dengan ulama. Ulama tak akan dengki dengan ustaz, pasal ustaz jenis bawah dia. Yang kedua, tohmahan orang jahil. Orang alim diuji dengan perkara yang kedua, ditohmah orang-orang jahil. Hari ni kan berlambak ke tak nampak? Dekat media sosial tu berlambak lambak. Syekh ni semua ada tohmah. Ini orang-orang yang tak ada takut dengan akhirat. Sebab Rasulullah SAW bersabda dalam satu riwayat, mafhumnya, barang siapa yang beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat, maka berkatalah perkara yang baik-baik. Jika tidak mampu, maka berdiam. Yang ketiga, diuji dengan kejian para musuh. Musuh-musuh dia mencaci maki dia. Itu yang ketiga ujian. Yang keempat, direndah-rendahkan oleh teman-teman rapat. Ulama-ulama ni kadang bila dia nak naik, Allah nak naikkan maqam dia, nak naikkan kemuliaan di sisi Allah, selepas 3 ujian tu, yang keempat yang akhir, dia akan diremeh, direndah-rendahkan oleh teman akrab, teman rapat dia. Saya menyaksikan di antara syekh yang ada, pernah saya tengok dengan mata kepala sendiri, ada. Kawan-kawan sekolah dia dulu, ada je benda nak cakap. Adab berguru, bila dengar sesuatu ucapan yang mengumpat gurunya, wajib buat 2 perkara. Wajib ni bila tak buat bukan dosa. Bila tak buat, dia langgar perkara yang diwajibkan ni, ilmu tak berkat, putus pertalian berkat ilmu tu. Bukan tak buat berdosa. Wajib sini maksud apa? Dia mesti buat. Kalau tak buat, putus berkat ilmu,
putus pertalian hati dengan guru dia. Apa yang kena buat bila mendengar suara-suara umpatan tentang syekh atau guru dia? Pertama, wajib dia tegah. Hei, diam. Belum kau cakap lagi, elak kau bertabuh gigi tu, orang makan pakai tangan, kau makan pakai tiup. Baik, kau diam. Nah, kau pandai nak cakap macam mana pun, yang penting tegas. Suruh dia diam. Nah, jangan kau umpat. Nah, sekalipun orang itu bukan orang tua, tapi dia adalah orang yang alim. Kau pandai mana lah, yang penting ni larang. Nah, yang kedua, tak mampu larang, beredar daripada situ. Jangan biar je. Nah, tu dia kata buruk pasal ni, ustaz ni apa semua ni. Ya, kita belajar dengan ustaz tu. Nah, kita murid dia, kita ambil ilmu daripada orang tu. Kita biar orang mengumpat, orang yang pernah menyampaikan ilmu kepada kita. Nah, biar memang tak berkat ilmu. Ini bukan tak berkat lagi, dengan dia join mengumpat. Ustaz tu ambil betul. Habislah. Nah, Allah. Macam tu juga budak-budak ni kita kena ajar. Nah, dalam kitab adab perempuan juzuk pertama, kitab adab perempuan, tapi bukan khusus pada perempuan, anak lelaki pun ada terkait juga adab dia. Di antaranya sebelum pergi sekolah ajar macam-macam niat. Niat hadir majlis ilmu, niat irak silaturahim, niat nak keluar daripada jahil, niat nak redha Allah. Ada tak mak ayah anak pergi sekolah ajar niat dia? Dan lagi satu, agungkan guru engkau walaupun dia kafir. Wajib hormat. Bukan hormat akidah dia yang najis tu, tapi hormat dia sebagai orang yang menyampaikan ilmu pada engkau. Sebab apa? Guru geografi Mr. Muniandi, guru Inggeris Mrs. Leong. Kafir. Wajib hormat. Dan kalau ada orang dengar orang umpat cikgu-cikgu kamu, kalau kamu tak berani nak tegah, berlalu daripada situ. Kalau ajar benda adab macam ni, aman tak sekolah hari ni? Aman. Ini dengan mak bapak pun tak aman. Macam mana sekolah nak aman? Guru marah, mak bapak marah guru. Mak bapak bengong. Mana anak nak pandai dia tu? Pandai pun dalam tak ada berkat. Baik. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terus tu di antara sedikitlah faedah. Baik. Kemudian ilmu yang bermanfaat itu disertai dengan takut akan Allah. Maka kata Syekh, agak-agak hari ini boleh ke dapat ilmu bermanfaat ini, sedangkan guru agama merotan pelajar, mak bapak dakwa ustaz sehingga dipenjara 6 bulan, denda 2,000. Ustaz rotan anak dia naik mahkamah, cas ustaz tu sampai ustaz tu kena denda 6 bulan penjara, RM2,000 denda, di penjara 6 bulan. Macam mana anak-anak nak beroleh ilmu bermanfaat? Kalau mak bapak sendiri bersikap sedemikian rupa, yang otak dia diletak dekat ujung jari kelingking kaki kiri. Ini masa Syekh Hurai. Syekh kata apa? Mak bapak, kalau cikgu rotan nanti, balas cikgu tu dengan apa? Dengan saman cikgu tu, sehingga menyebabkan cikgu tu di penjara 6 bulan dan didenda 2,000. Kata Syekh apa? Ini mak bapak yang jenis otak. Kalau kita biasa cakap letak ke lutut. Ini Syekh lebih kasar daripada tu. Syekh kata apa? Ini mak bapak otak dia letak dekat hujung jari kelingking kaki kiri. Kaki kanan dengan kaki kiri lagi hina. Antara kanan dan kiri. Ustaz, kanan dan kiri ada yang lebih mulia? Ada. Kerana itu Nabi SAW lebih suka menggunakan anggota kanan. Dipanggil dalam bahasa Melayu lama menganan-nganan. Nabi lebih suka guna yang kanan, mendahulukan yang kanan. Tuan-tuan ambil wuduk, tangan mana dulu? Kanan dulu. Kenapa tak kiri dulu? Kerana kemuliaan tangan kanan melebihi kemuliaan tangan kiri. Dan masa ambil buku catatan amal kita dekat mahsyar nanti, nak penentu syurga neraka, ambil, kalau ahli syurga ambil buku amalan bertangan mana? Kanan. Kalau ambil tangan kiri, petanda ahli neraka. Maka letak otak tu dekat hujung jari. Jari apa? Jari kaki pula tu. Kaki mana? Hujung jari kelingking kaki kiri. Punya hina otak mak bapak yang jenis macam ni. Cikgu tu ajar anak tu nak bagi jadi orang berguna, orang berilmu, dia boleh tu. Allah Rabbi. Baik. Walhal, ini ada kes ni masa Syekh Hurai ni.
Walhal ustaz tu rotan anak dia tu kerana tak nak solat zuhur. La ilaha illallah. Kes dalam 5-6 tahun lepas. Nah, ustaz tu rotan anak dia sebab anak dia tak nak solat zuhur. Dia boleh cas ustaz tu sampai 6 bulan penjara. 2,000 denda. Nah, baik. Maka bermula ilmu didapatkan dengan belajar dan kefahaman dengan menuntut faham dan keberkatan dengan berkhidmat dengan para guru. Baik. Ini ada tiga poin. Nak tulis kat WhatsApp ke apa ke nak share, buat secara poin. Nak dapat ilmu dengan apa? Belajar. Nak dapat ilmu dengan belajar. Nak dapat kefahaman dengan menuntut faham. Macam mana Ustaz mendapat kefahaman dengan menuntut faham? Menuntut faham ni lebih kepada bersungguh dan memohon doa guru. Bersungguh satu. Kalau belajar, ada yang sungguh, ada yang tak. Nak dapat kefahaman kena bersungguh dan minta doa guru. Sekalipun kafir guru tu. Nah, Mr. Ramesh minta doakan saya, nanti saya faham dalam pelajaran ni, minta. Nah, baik. Dan yang ketiga, nak dapatkan keberkatan ilmu dengan berkhidmat kepada guru. Khidmat, nak dapat berkat ilmu kena khidmat. Selain daripada menjaga adab, nak dapat berkat ilmu kena khidmat kepada guru. Nah, sebab tu ajar anak-anak kita. Zaman saya masih apa dia? Bila cikgu buka bonet, penuh buku sekolah yang ditanda kan. Berebut 3-4 orang turun nak tolong cikgu angkat buku dulu. Sekarang saya tak tahu. Masa saya 5-6 tahun mengajar madrasah, nampak gaya tak ada. Kau angkatlah buku tu seorang. Kau cikgu kan, padan ke kau, dia kata. La ilaha illallah. Nampak budak sekarang? Dulu berebut 3-4 orang. Sampai cikgu ni cikgu tu sampai dia pesan minta angkatkan buku. Berapa orang? 2 orang je. Cikgu saya nak berebut. Sekolah menengah pun macam tu. Nah, sampai cikgu tu ada yang motor. Nah, macam tolak tu berat, cikgu tu rendah. Motor je RZ tinggi. Jadi bila lompat tu terus turun, nak tolak tu agak berat. 2 orang berebut tolong parking kan. 90-an. Nah, 2,000 ke atas. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Allahu Rabbi. Maka berkhidmat itu akan menguji kesabaran murid. Nah, tengok contoh filem orang nak belajar kungfu. Nah, macam mana dia nak belajar kungfu? Cikgu kungfu tak nak ajar dia. Nah, kemudian dia bersungguh nak minta diajar. Nah, itu di antara yang dibuat contoh. Maka orang yang berjaya senang hari ini adalah orang yang pernah menempuh susah dahulu. Nah, tiba-tiba hari ini mak bapak hari ni lah, bukan tuan-tuan, yang jenis bayi-bayi saya, yang jenis kepala otak bengong ni, dia kata apa? Saya tak nak anak-anak saya menempuh susah macam saya ni. Kita nak anak kita tempuh susah, bukan kita zalim ke dia, biar dia reti susah. Nah, saya hari ni boleh beli apa, alhamdulillah rezeki anak tu melimpah, tapi ajar anak susah. Nah, orang mewah semata, tak reti susah nanti budak tu. Nah, lepas tu perkara ini tidak cerdik kerana makna daripada perkataan tadi tu, saya tak nak anak-anak saya berjaya macam saya hari ni. Dia sekarang berjaya sebab apa? Dulu dia pernah susah. Tapi bila dia tak nak anak dia susah, ibarat dia kata apa? Saya tak nak anak saya berjaya macam saya hari ni. Sebab tu saya nak anak saya senang je. Nah, baik. InsyaAllah nanti kita sambung pada, dan kata Syekh Ibnu Ibad rahimahullah, wallahu a'lam bishawab. Jadi tuan-tuan saya mohon ampun dan maaf di atas kekasaran bahasa, terlanjur kata, buruk adab, rendah akhlak, salah dalam penyampaian jika ada. Kita tangguh majlis kita dengan kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faghfir li wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahman sahiha. Allahumma ashrah bil Qur'anil 'azim sudurana wa yassir umurana wa wasi' arzaqana wa hassin bihi akhlaqana qulubana wa quburana wa qubur abaina ya rabbal alamin. Allahumma ma'alimna ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Allahumma rzuqna mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan mutaqabbal.
Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.